Revolusi Industri 4.0 membawa kepada perkembangan teknologi yang bergerak pantas dan banyak mempengaruhi gaya hidup, interaksi, perniagaan dan juga pembelajaran. Perkembangan teknologi ini telah mencetuskan ekonomi digital yang semakin ketara kepentingan dan impaknya. Dengan potensi dan jangkauan yang meluas, ekonomi digital membukakan peluang bagi mentransformasikan idea dan inovasi ke arah keberkesanan dalam perkhidmatan, kemajuan dalam perniagaan dan pembelajaran, menjurus ke arah peningkatan kualiti kehidupan secara amnya. Alhamdulillah, kepentingan bagi mengetengahkan penglibatan negara dalam ekonomi digital ini telah diberikan perhatian yang khusus oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Potensi ekonomi digital juga perlu diteroka. Lalu ke arah ini, BETA telah pun memperkenankan penubuhan Majlis Ekonomi Digital. BETA difahamkan, satu pelan induk ekonomi digital sedang diungkayahkan bagi tujuan untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara smart nation. Majlis ataupun kaunsil ini adalah berperanan bagi memberi hala tuju ataupun strategic directive dan juga meneraju dalam apa jua inisiatif pelbagai aktiviti ekonomi bagi negara Brunei Darussalam berasaskan ataupun menggunakan teknologi digital. DEC dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala ahli-ahlinya terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Yang Mulia Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Dan wakil daripada industri dan sektor swasta iaitu Yang Berhormat Nik Hafili binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Yang Mulia Sheikh Haji Abbas bin Sheikh Muhammad, Pengerusi Info Confederation Brunei IFB. Bagi mempersiapkan negara Brunei Darussalam dalam mendepani perkembangan teknologi ini dan untuk membawa dasar serta usaha negara seiring dengan kemajuan ini, penelitian secara whole government telah dijalankan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan. Pada tahun 2018, dalam kira-kira 2 tahun yang lepas, Alhamdulillah satu policy review ataupun penelitian dasar secara menyeluruh, khususnya dalam sektor ICT ataupun info komunikasi itu, termasuklah juga inisiatif-inisiatif di bawah digital government ataupun e-kerajaan. Dan pada masa itu kali apabila policy review ini dibuat, ada dikenal pasti dan didapati beberapa inisiatif-inisiatif itu yang sudah berjalan atau perlu diselaraskan, iaitu penyelarasan. Kedua, memantapkan ia punya urus tadbirnya. Dan ketiga, dari segi pelaksanaannya, macam mana impaknya itu kepada orang ramai khususnya.
Ekonomi digital adalah pemboleh utama bagi membawa negara Brunei Darussalam ke status sebuah negara smart nation. Skop atau jangkauan ekonomi digital melangkaui sektor ICT dan meliputi inisiatif dan aktiviti dalam sektor digital dan bukan digital. Antara impak yang boleh dicapai dengan ekonomi digital adalah peningkatan produktiviti dan penghasilan, production, keberkesanan, cost effectiveness, ketulusan dan urus tadbir yang semakin baik, menggalakkan penyertaan dan keterlibatan, dan memudah cara transaksi rasmi, perniagaan dan pribadi. Selaras dengan perkembangan dan kemajuan zaman, penggunaan online platform termasuk penggunaan artificial intelligence dan aplikasi big data analytic telah banyak membantu meningkatkan inovasi dan produktiviti seperti aplikasi Brew Health. Maka Beta berpendapat teknologi digital memang berpotensi tinggi untuk mendorong kemajuan ekonomi negara. Oleh itu, pada hemat Beta adalah tepat pada masanya untuk negara Brunei Darussalam mempunyai plan induk ekonomi digitalnya sendiri. Apatah lagi, sejak akhir-akhir ini, kita memang memerlukan perkhidmatan digital yang merangkumi pembelajaran, perniagaan, dan urus tadbir yang mampu menjadikan Bandar Seri Begawan sebagai smart city. Di mana untuk itu, Beta telah memperkenankan Plan Induk Digital Economy 2025 di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Alhamdulillah, pada 4 hari bulan Jun 2020, Majlis Ekonomi Digital telah pun melancarkan Plan Induk Ekonomi Digital 2025. Dengan visi negara pintar melalui transformasi digital dan misi untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara Brunei Darussalam melalui transformasi digital, Plan Induk Ekonomi Digital 2025 ini bertujuan untuk mendukung matlamat wawasan Brunei 2035. Dengan berpandukan maqasid syariah, Plan Induk Ekonomi Digital 2025 mempunyai objektif strategiknya, iaitu ekonomi yang vibrant dan berdaya tahan, masyarakat yang bersedia untuk masa depan digital, dan ekosistem yang kondusif secara digital. Dengan berlandaskan kepada pendekatan Whole Nation, pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan secara bersepadu di antara kementerian-kementerian dan pihak-pihak yang berkaitan untuk menggerakkan transformasi digital di negara ini. Change is inevitable because of technology, so we cannot avoid technology. We need to embrace technology and move on so that we can continue to be competitive. Especially for our economy, being a small economy, we should try to understand how we can take advantage of this technology that will allow us to do things that we cannot do in the past, but technology now will enable a lot of things. Dalam menuju ke arah transformasi digital, salah satu persediaan utama adalah infrastruktur dan rangkaian ICT moden yang mantap, terjamin dan mampu memberikan perkhidmatan yang diperlukan. Selain daripada penelitian dasar ataupun policy review yang saya sebutkan tadi itu, memang inisiatif untuk memantapkan lagi ataupun mempertingkatkan
kedaya upayaan, satu kapasiti, kedua dari segi quality juga, dan ketiga dari segi penggunaan. That means in terms of penggunaan dari segi affordability dan accessibility-nya. Apa yang saya maksudkan di sini adalah infrastructure, the telecommunication infrastructure di negara Brunei Darussalam ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini, awal pada tahun 2020 Januari, satu perubahan struktur dari segi industri telekomunikasi ketanian di negara ini. Diterajui secara bersama oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi di negara ini telah dinaik taraf bagi memberikan keupayaan yang lebih tinggi dan membolehkan pertumbuhan dalam inovasi dan perkhidmatan. What we want to achieve, obviously, is to ensure that the network that we have is sophisticated, state-of-the-art, that will bring about the fixed and mobile convergence, that will empower a lot of things that we couldn't do in the past. So by having the state-of-the-art network, we are able to sort of bring the cost down by unifying all the network that we have in the country, and a bit more cost efficient in the way we do it. Then there will actually, as we have seen from the end of January, this industry has undergone a bit of a restructuring. So now you see DST, DST Digital, and you have seen Imagine under Telbrew, you have seen Progressive. All three of them are now competing on their products. And as far as the network is concerned, is handled by Unified National Network under UNN. So that way we want to make sure that we have a sophisticated network done at the most cost-efficient manner that will bring the cost of telecommunication down. Therefore, DST, Digital, Imagine, Progressive can now offer products to the population at a much lower cost. So at the same time, we are improving the speed of the telecommunication. Infrastruktur telekomunikasi yang mantap setentunya berperanan sebagai antara nadi utama bagi ekonomi yang vibrant dan berdaya tahan. Dari inisiatif ini, para pengguna di negara Brunei Darussalam kini menikmati pelbagai perkhidmatan yang berkualiti. Ini juga mempersiapkan negara menghadapi dan mengguna pakai teknologi masa depan seperti teknologi 5G. Sekarang ini kita ni sudah sedia maklum ada 3 penyedia syarikat telekomunikasi, dan ketiga-tiga ini pun juga semua alhamdulillah milik kerajaan. Dan apa yang berlaku di sini adalah pilihan, membukakan ruang kepada pilihan orang ramai, pilihan kepada pengguna, termasuklah pengguna-pengguna perniagaan dan juga pelaburan. Dari segi peningkatan penggunaannya lah, sebab apabila pilihan ada dengan harga-harga yang berpatutan dan yang kompetitif yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat berkenaan, alhamdulillah di sinilah nampak juga the surge in subscription itu peningkatan dalam pelangganan, penggunaan, dan paling penting sekali peningkatan dalam meningkatkan perniagaan dan urus niaga ataupun menyumbangkan kepada ekonomi negara Brunei Darussalam. Selain dari infrastruktur dan rangkaian telekomunikasi, sumber tenaga manusia juga perlu dikemas kini dengan kemahiran yang relevan bagi memastikan para belia dan usahawan kita ni dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini.
fourth industrial revolution, we have seen a lot of sort of new way of trading. For example, e-commerce. So e-commerce through again the internet, you can reach out to a wider audience, not just within the country, but also outside Brunei. So your product will get noticed much easier today than maybe 30 years ago, 20 years ago. So if you are doing small businesses, your product can also reach out to the bigger market outside. So this open up new opportunities. So we are helping the small medium enterprises to try to look at their product quality, packaging, and also the access to the market outside. So through e-commerce, but then we also talk about the payment gateway. So all this thing is sort of driven by technology and made possible by technology. So today we are just seeing what we are seeing today, like e-commerce and so on. But there will be more over time, and we just need to make sure that we are prepared for all these changes that will come to us in the coming years. Dengan terlaksananya Pelan Indo Ekonomi Digital 2025 ini, negara akan dapat menikmati transformasi digital selari dengan trend teknologi, kemajuan industri dan keperluan pengguna. Transformasi digital ini akan dapat membawa negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara berstatus Smart Nation, sekaligus merealisasikan visi dan misi Wawasan Brunei 2035. Kurikulum akan diselaraskan. Episod seterusnya akan mengetengahkan perspektif ahli-ahli Majlis Ekonomi Digital mengenai transformasi digital dalam sektor kerajaan, industri dan juga swasta. Kepentingan data dalam ekonomi digital juga akan dikongsikan. Secara ringkas bagaimana teknologi digital ini digunakan di setiap peringkat daripada eksplorasi penemuan telaga minyak gas sehingga penjualan. Ultimately, my messaging is the importance of having not just the government inputs and not even just the private sector inputs, but also inputs from the general community, as we call them civil society. Private sector involvement is very important to make sure the smart nation will happen. And of course, we have to follow the policy, the regulatory framework, all of this must be followed. I mean, we mustn't go beyond that. So we work together as a team in the Digital Council. Apa yang menjadi orang common factor dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itu adalah data lah, penggunaan data ni. Dan apabila data ni diperlukan, ianya akan memberikan perkhidmatan seperti data analytics menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Alhamdulillah, this is in line with aspirasi pihak Digital Economic Council punya approach. We want to be a smart nation. We have to work smart, and our people must be smart.